Berdasarkan kisah benar, Jennifer Dulos, seorang ibu kepada 5 orang anak dari Connecticut, Amerika Syarikat yang kaya, didapati hilang secara misteri pada 24 Mei 2019. Jennifer Farber Dulos dilahirkan pada 27 September 1968 di Bandar New York. Anak kepada Gloria Ortenberg dan Hilliard Farber, adalah daripada keluarga yang kaya. Pada 1990, Jennifer memperoleh ijazah sarjana muda dari University Brown dan kemudian memperoleh ijazah sarjana dalam bidang penulisan dari New York University. Jennifer kemudian bekerja sebagai penulis untuk Patch.com, iaitu sebuah platform berita dan maklumat tempatan Amerika, selain daripada menjalankan blognya sendiri. Pada 28 Ogos 2004, Jennifer berkahwin dengan seorang ejen hartanah bernama Fotis Dulos. Mereka berkahwin di Manhattan, iaitu hanya sebulan lebih selepas Fotis disahkan bercerai dengan isteri pertamanya, Hilary Vanessa Aldama, pada 12 Julai 2004, dan kemudiannya mereka berpindah ke Farmington, Connecticut. Untuk rekod, Fotis dilahirkan di Turki pada 6 Ogos 1967 dan dibesarkan di Greece sebelum berpindah ke Amerika Syarikat pada 1986. Sepanjang perkahwinan mereka mempunyai 5 orang anak bersama-sama. Melalui catatan blog pada 12 Mac 2012, Jennifer meluahkan perkahwinannya yang semakin bermasalah. Berpunca daripada gaya hidup Fotis yang semakin bebas dan tidak menjalankan tanggungjawab sebagai suami dan bapa yang baik. Pada 20 Jun 2017, Jennifer telah menfailkan perceraian di Mahkamah Tinggi di Stamford. Pada bulan yang sama, dia mula menyewa sebuah rumah di New Canaan, Connecticut, kira-kira 70 batu di barat daya Farmington, dan berpindah ke sana bersama-sama 5 anak mereka. Dalam dokumen perceraian, Jennifer memberitahu bahawa memfailkan isu tersebut akan menimbulkan kemarahan Fotis yang akan membalas dendam dengan pelbagai cara terhadapnya. Jennifer juga percaya bahawa Fotis mempunyai hubungan sulit dengan rakan sekerja, Michelle Troconis, yang berasal dari Venezuela. Selain itu, Jennifer mendakwa bahawa Fotis telah mengancam untuk menculik anak-anak mereka pada Mei 2017 jika dia tidak bersetuju dengan syarat dalam penyelesaian perceraian, dan bahawa Fotis telah memberi pistol pada tahun itu, tetapi Fotis menafikan membuat ugutan dan mendakwa dia membeli pistol itu secara sah untuk keselamatan rumah. Fotis Dulos memberitahu bahawa dia tidak pernah mengancam untuk menculik kanak-kanak itu dan tidak pernah mengancam secara fizikal, mengintai atau menyerang isterinya. Semasa awal proses penceraian, Fotis dan Jennifer telah berkongsi hak penjagaan anak-anak walaupun Jennifer meminta perintah penjagaan kecemasan. Pada awal 2018, Jennifer sekali lagi meminta perintah penjagaan kecemasan. Hakim mendapati bahawa Fotis telah melanggar banyak perintah mahkamah. Pada Mac 2018, Jennifer telah mendapatkan hak penjagaan fizikal tunggal anak-anak mereka, manakala kedua-dua ibu bapa masing-masing berkongsi hak penjagaan sah bersama-sama. Namun Fotis tetap dibenarkan untuk melawat dan menghubungi anak-anak mereka dengan pemantauan pihak berwajib. Pada 22 Mei, Fotis Dulos ke rumah Jennifer di New Canaan berkenaan lawatan berjadual bersama-sama anak-anak mereka. Pada Jumaat, 24 Mei, kira-kira jam 8 pagi, Jennifer Dulos, 50, buat kali terakhir dilihat selepas menghantar anak-anaknya di New Canaan Country School. Kemudian pada jam 8.05 pagi, Jennifer disahkan pulang ke rumah seperti direkod melalui CCTV milik jirannya. Menurut polis, Jennifer pada masa itu dipercayai memandu Chevrolet Suburban hitam keluaran 2017 miliknya. Pada hari yang sama, Jennifer terlepas temu janji 2 doktor yang dijadualkan pada jam 11 pagi dan jam 1 petang di New York City. Kira-kira jam 7 malam, rakan kepada Jennifer, termasuk pengasuh keluarga, Lauren Almeida, melaporkan kehilangan Jennifer selepas sepanjang hari Jennifer gagal dihubungi. Keluarga dan rakan-rakan mengatakan bahawa ia bukan seperti Jennifer yang meninggalkan rumah sendiri tanpa memberitahu kepada sesiapa pun. Almeida, yang tiba di rumah Jennifer pada jam 11.30 pagi hari tersebut, kemudiannya memberitahu detektif dia terkejut melihat Range Rover Jennifer berada di garaj ketika itu. Berdasarkan perancangan, Jennifer akan membawa Range Rover ke temu janji doktor dan bukannya Chevrolet Suburban yang hilang. Almeida semakin pelik selepas mendapati bar granola yang masih belum dibuka dan secawan kopi Jennifer masih di kaunter dapur. 10 gulung tisu dapur juga turut hilang. Selepas siasatan dijalankan,
para penyiasat percaya Jennifer menghadapi serangan fizikal yang serius di garajnya, di mana kesan dan percikan darah yang ditemui di lantai, pintu dan dinding di garaj, serta di bahagian luar Range Rover. Dan darah juga ditemui di sinki dapur. Hasil ujian DNA membuktikan kebanyakan darah adalah milik Jennifer, selain daripada darah pada paip sinki dapur, adalah campuran milik Jennifer dan Fortis. Kira-kira jam 10.25 pagi pada hari kejadian, Chevrolet Suburban milik Jennifer telah dirakam melalui CCTV jiran meninggalkan perkarangan rumahnya. Fortis dipercayai memandu kenderaan mangsa, membawa mayat mangsa dan barang-barang lain yang berkaitan dengan kemungkinan untuk pembersihan. Pada petang yang sama, sekitar jam 7.30 malam, Fortis dan Michelle telah dirakam dalam video membuang beg sampah dalam 30 buah tong sampah di Hartford. Beg-beg sampah kemudiannya didapati mengandungi pelbagai cebisan pakaian serta barangan pembersihan yang berlumuran darah. Darah itu kemudian dikenal pasti milik Jennifer. DNA Fortis juga ditemui pada bahagian dalam sarung tangan dalam salah satu beg sampah. Menurut pihak polis, Chevrolet Suburban itu kemudian ditemui di tepi jalan berhampiran Taman Waveney di New Canaan, hanya lebih 3 batu dari rumah Jennifer. Pada waktu kehilangan, Jennifer dan Fortis yang tinggal secara berasingan masih terlibat prosiding perceraian dan hak penjagaan anak yang rumit. Polis menggeledah banyak hartanah di dalam dan sekitar Farmington, di Fairfield County, dan berhampiran rumah Fortis tetapi tidak berjaya menemui jasad Jennifer. Secara teorinya, para penyiasat percaya Fortis tiba dengan basikal ke rumah Jennifer kerana kesan tayar ditemui dan bukti lain. Fortis dipercayai telah menunggu Jennifer berseorangan pulang sebelum menyerang dan membunuhnya di garaj. Helikopter, anjing pengesan serta penyelam digunakan untuk mencari tanda-tanda keberadaan Jennifer. Jun 2019, Fortis Dulles, 51, dan Michelle Troconis, 44, telah ditahan di sebuah hotel di Avon, Connecticut, dan didakwa kerana mengganggu bukti atau mencipta bukti fizikal dan menghalang pendakwaan menurut pihak berkuasa. Tidak cukup bukti wujud pada masa itu untuk menjamin sebarang pertuduhan yang lebih serius. Pakaian dan span dengan darah Jennifer Dulles ditemui di dalam tong sampah di Hartford, di mana dokumen mengatakan kamera pengawasan merekod seorang lelaki yang kelihatan seperti Fortis Dulles sedang membuang beg sampah dalam pelbagai bekas. Menurut dokumen itu juga, seorang wanita di tempat duduk penumpang kereta lelaki itu sepadan dengan penampilan Michelle Troconis. Sementara itu, kelima-lima orang anak Jennifer dan Fortis, berumur antara 8 dan 13, berpindah ke New York City untuk tinggal bersama ibu Jennifer, yang mana hakim memberikan hak penjagaan sementara. Fortis mengupah peguam Norm Pettis untuk mewakilinya. Dalam satu temu bual, sebelum diupah oleh Fortis, Norm kelihatan yakin bahawa Jennifer sudah pun mati. Fortis dan Michelle kedua-duanya mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu. Pada September 2019, Fortis dan Michelle telah ditahan sekali lagi atas tuduhan lain kerana mengganggu bukti, mengaku tidak bersalah. Pada 4 Oktober, Fortis hadir di mahkamah untuk menuntut penolakan pertuduhan terhadapnya. Hakim berkata beliau akan menyemak hujah oleh pihak pembelaan dan pendakwaan. Menurut portal ABC News, bertarikh 25 November 2019, pada akhir Oktober, Hartford Courant melaporkan Michelle, bersama anak perempuannya yang berusia 10 tahun, berpindah dari rumah di Farmington, Connecticut yang dikongsi dengan Fortis bernilai $5 juta. Pada 7 Januari 2020, Fortis Dulles telah ditahan oleh Polis Negeri Connecticut di rumahnya dan didakwa dengan pembunuhan kapital, pembunuhan dan penculikan. Pihak berkuasa mendakwa Jennifer Dulles dibunuh di rumahnya pada 24 Mei 2019 antara jam 8.05 pagi hingga jam 10.25 pagi, selepas pulang daripada menghantar anak-anak ke sekolah. Polis mendakwa Fortis mengikat Jennifer dengan zip ties, memasukkannya ke dalam keretanya sendiri dan membersihkan garaj, menurut waran tangkap. Menurut ABC News, Norm Pettis menegaskan anak guamnya tidak bersalah. Michelle Troconis serta rakan kepada Fortis yang juga bekas peguam, Ken Douglas Mawini, kedua-duanya didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Selain itu, Michelle juga menghadapi pertuduhan lain seperti mengganggu bukti fizikal dan menghalang pendakwaan. Mereka berdua mengaku tidak bersalah. Pada 8 Januari, Fortis diikat jamin sebanyak $6 juta. Dia dibebaskan pada hari berikutnya dan perlu kembali ke mahkamah pada 28 Februari 2020. Pada 28 Januari 2020,
Fortis Dulus dimasukkan ke hospital dalam keadaan kritikal untuk dirawat kerana keracunan karbon monoksida, selepas peguamnya berkata Fortis cuba membunuh diri di rumahnya di Farmington, Connecticut. Penemuan tersebut dibuat oleh polis Farmington susulan Fortis gagal untuk menghadirkan diri ke mahkamah bagi perbicaraan jaminan kecemasan. Fortis dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan tetapi gagal untuk diselamatkan. Dia disahkan mati di pusat perubatan Jacobi di Dearborn, New York City pada 30 Januari 2020 ketika berumur 52 tahun. Sebelum membunuh diri, Fortis meninggalkan sekeping nota bunuh diri di dalam kenderaannya, mengatakan yang dia enggan menghabiskan masa walaupun sejam di penjara untuk perkara yang dia tidak lakukan. Kes pembunuhan terhadap Fortis berakhir apabila Hakim Connecticut membenarkan permintaan pendakwaan untuk menolak pertuduhan. Sebulan selepas kematian Fortis, pihak pembelaan membantah menawarkan teori alternatif bagi kes itu bahawa Fortis telah diperangkap membunuh Jennifer. Norm Pattis telah meminta mahkamah meneruskan kes itu supaya dia boleh mencuba membersihkan nama Fortis dengan menggantikan harta pusaka Fortis sebagai defendan. Hakim menolak dan membenarkan permintaan nolai prosekui oleh pendakwa raya, menamatkan kes jenayah. Untuk info, nolai prosekui daripada frasa Latin adalah notis undang-undang atau catatan rekod bahawa pendakwa raya atau plaintiff telah memutuskan untuk meninggalkan pendakwaan atau tuntutan mahkamah. Nolai prosekui bukanlah pembebasan tetapi pengakuan terhadap realiti bahawa pendakwaan terhadap Fortis tidak dapat diteruskan. Kes jenayah masih diteruskan terhadap teman wanita Fortis Dulus, Michelle Troconis, dan rakan Fortis, Ken Mawini. Kedua-duanya didakwa bersubahat melakukan pembunuhan dan mengaku tidak bersalah. Menurut portal NBC News yang diterbitkan pada 21 Mei 2020, Michelle mengatakan adalah satu kesilapan untuk mempercayai Fortis, tetapi menegaskan bahawa dia tidak tahu apa yang berlaku kepada Jennifer atau tentang keberadaannya, sehingga 24 Mei 2020. Tiada sebarang aktiviti pada kad kredit serta panggilan dibuat daripada telefon bimbit milik Jennifer, manakala Michelle, yang diikat jamin, seterusnya dijadualkan hadir di mahkamah pada 6 Ogos 2020 untuk menghadapi pertuduhan. Sementara itu, Ken telah ditahan sebagai ganti ikat jamin $2 juta, tetapi ikat jamin itu dikurangkan kepada $246,000 dan dia dibebaskan pada 19 Oktober 2020. Pada 19 Januari 2021, Polis Negeri Connecticut ke hartanah di Mountain Spring Road di Farmington, yang pernah dimiliki oleh syarikat hartanah Fortis, untuk membuat pemeriksaan susulan mengenai petunjuk lama. Beberapa pihak berkuasa boleh dilihat di belakang hartanah itu menggali halaman. Polis juga membawa masuk Bob Perry, seorang pakar yang terkenal di Amerika dalam mencari kubur yang tidak bertanda. Keesokan harinya, polis kembali ke harta tanah Mountain Spring Road dengan sebuah jengkaut dan tangki septik. Polis bercakap secara ringkas dengan media bahawa mereka tidak mempunyai sebarang maklumat terkini. Michelle dan Ken tetap mengaku tidak bersalah dan terus menafikan mempunyai kaitan dengan kehilangan Jennifer. Michelle dibebaskan daripada tahanan dan perlu menghadiri perbicaraan seterusnya di mahkamah pada 15 Februari. Sementara itu, Ken juga dibebaskan dan perlu ke mahkamah pada 18 Januari, menurut satu portal, Patch.com, yang diterbitkan pada 29 Mac. Michelle sekali lagi dinafikan penanggalan peranti pemantauan GPS yang dipakai di atas salah satu buku larinya 24 jam sehari sejak Jun 2019. Michelle dan Ken mengaku tidak bersalah, dan kes Ken dibawa ke hadapan dan dijadualkan untuk perbicaraan. Tarikh perbicaraan Ken belum ditentukan, tetapi Ken dijangka memberi keterangan terhadap Michelle dalam kes Jennifer Dulus. Menurut rekod mahkamah, perbicaraan pra-percubaan kawalan GPS Michelle seterusnya dijadualkan pada 7 Jun 2022. Jennifer Farber Dulus yang hilang pada 24 Mei 2019 telah dianggap meninggal dunia, berdasarkan daripada kesan darah dan bukti lain yang ditemui di garaj rumahnya. Walaupun jasadnya belum ditemui sehingga kini,